وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu kita telah selesai membicarakan berkenaan dengan peperangan Al-Fath, iaitu pembukaan kota Mekah, yang mana dalam pertemuan yang lalu kita telah menyebut dan membicarakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke kota Mekah dalam keadaan yang aman, tanpa ada pertumpahan darah kecuali di satu pintu sahaja yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Kita telah pun mengambil pengajaran dan iktibar di sebalik daripada peperangan ataupun pembukaan kota Mekah tersebut. Seterusnya pada malam ni kita akan melihat pula Ghazwatu Hunain, peperangan Hunain, yang mana peperangan ini berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah, beberapa hari selepas pembukaan Makkah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab berlakunya peperangan ini ialah apabila Allah membuka Makkah untuk Rasulnya, pemimpin-pemimpin Hawazin dan Thaqif menyangka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah di Makkah, baginda akan menghalakan serangan kepada mereka pula. Lantaran itu mereka berazam untuk memulakan dahulu peperangan dengan baginda. Jadi setelah berlakunya pembukaan kota Mekah, golongan Hawazin dan Thaqif yang tinggal di Taif mula rasa bimbang dan takut jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka semula setelah selesai urusan baginda di Mekah. Justru itu mereka telah merancang untuk menyerang Rasulullah dan umat Islam sebelum mereka diserang oleh baginda. Mereka telah melantik Malik bin Auf sebagai ketua. Pada hari tersebut dia baru berusia 30 tahun. Malik telah memerintahkan mereka membawa segala harta, wanita-wanita, anak-anak dan binatang ternakan bersama-sama ke medan perang. Dia mengarahkan demikian agar ia lebih mendorong mereka untuk terus berjuang. Bilangan pejuang mereka dalam pertempuran yang ditunggu-tunggu ini adalah antara 20,000 hingga 30,000 orang. Jadi tuan-tuan, Malik bin Auf telah dilantik menjadi panglima tentera bagi Hawazin dan Thaqif yang ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas pelantikan itulah maka Malik bin Auf telah meminta supaya semua tentera-tentera agar membawa wanita-wanita, anak-anak, isteri dan harta serta binatang ternakan bersama-sama. Ini adalah supaya memberikan semangat kepada tentera-tentera untuk berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibawa bersekali bersama, mereka akan makin berkobar-kobar untuk menyerang Rasulullah
sebab melihat keluarga mereka, harta dan anak pinak ada dibawa bersama. Bahkan mereka tidak rasa perlu bimbang lagi. Kalau mereka mati di dalam peperangan, maka tidak ada orang yang akan menjaga keluarga mereka. Tidak ada orang yang akan menjaga harta mereka. Dan lain-lain lagi. Mereka tak perlu bimbang dah. Sebab kalau mereka mati, kaum keluarga, harta benda dan lain-lain juga akan tiada. Dirampas ataupun kaum keluarganya akan mati bersama. Justru itu mereka tak perlu bimbang kalau mereka kalah di dalam peperangan berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bilangan pejuang mereka adalah lebih kurang 20,000 hingga 30,000 orang tentera yang agak ramai ketika berlakunya peperangan ini. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan keazaman baginda untuk keluar memerangi mereka. Semua orang yang berada di Mekah turut keluar berperang. Mereka terdiri daripada para sahabat yang datang bersama baginda dalam pembukaan Mekah dan orang-orang yang baru memeluk Islam. Jadi, apabila mengetahui tentang golongan Hawazin dan juga Saqif yang tinggal di Taif hendak menyerang Islam, menyerang umat Islam ataupun menyerang Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan bala tentera untuk berdepan dengan musuh pada kali ini. Tentera Islam pada kali ini adalah sangat ramai. Kerana di samping sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang datang daripada Madinah, turut serta di dalam peperangan ini ialah penduduk-penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Jadi sudah pasti bilangan mereka adalah sangat ramai. Mengikut riwayat menyatakan jumlah tentera Islam pada waktu itu ialah seramai 12,000 orang tentera Islam, yang mana ia terdiri daripada sahabat-sahabat yang datang daripada Madinah dan juga daripada Mekah. Jadi tuan-tuan, dengan bilangan yang ramai inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bergerak ke medan peperangan bagi berdepan dengan musuh yang ingin menyerang umat Islam. Di dalam berbicara tentang perkara ini, disebut dalam riwayat menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu bahawa Safwan bin Umayyah memiliki senjata yang banyak, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar wakil baginda untuk berjumpa dengan Safwan bin Umayyah ini. Safwan bin Umayyah pada waktu tersebut belum Islam. Lalu Nabi meminta daripadanya untuk mengguna senjata-senjata yang ada padanya. Safwan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aghasban ya Muhammad? Adakah ini satu rampasan wahai Muhammad? Kamu nak rampas daripada aku ke senjata-senjata ni? Nak ambil daripada aku ke?" Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal 'ariyah wa hiya madmunatun hatta nuaddiha ilaik." Bahkan ia adalah pinjaman, bukan nak rampas daripada kamu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata baginda hanya hendak meminjam daripada Safwan, dan ia akan dikembalikan apabila selesai peperangan pada kali ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Safwan pun menyerahkan senjata-senjata yang dimiliki, yang dipunyai olehnya. Di sini Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala
memperingatkan kita kembali tentang hukum meminta pertolongan daripada orang bukan Islam. Dalam peperangan Uhud, kita telah disebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak pertolongan yang ingin diberikan oleh orang-orang Yahudi. Tapi pada kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta agar diberikan pinjaman barang-barang ataupun senjata daripada bukan Islam. Maka di sinilah sebenarnya ada hukum yang tersendiri yang berkaitan dengan meminta tolong daripada bukan Islam. Sama ada dengan maksud meminta tolong itu kita minta bantuan ataupun dengan maksud yang lain kita bekerja sama dengan bukan Islam. Apa yang berlaku di dalam peperangan Hunain ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta tolong daripada Safwan bin Umayyah. Maka Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah menyebut bahawa boleh dan dibenarkan sebenarnya untuk kita meminta tolong daripada bukan Islam. Tak salah. Apa yang berlaku di dalam peperangan Uhud apabila Nabi menolak tawaran bukan Islam untuk membantu baginda, ia adalah kerana Nabi tak yakin dengan mereka. Sebab mereka ini golongan Yahudi terkenal dengan pengkhianatan. Jadi Nabi tak yakin dengan pertolongan yang ditawarkan oleh orang Yahudi. Justru itu syarat yang diletakkan oleh para ulama. Contohnya dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang diceritakan dan disebut oleh Dr. Munir Ghadban dalam kitabnya At-Tahaluf As-Siyasi dan juga di dalam kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, syarat untuk bekerja sama dengan bukan Islam ini ialah mereka dilihat amanah dan tidak mengkhianati orang Islam. Di samping itu, perjanjian ataupun kerjasama tersebut tidak menghilangkan jati diri Islam yang ada pada orang Islam. Dengan maksud yang lain, bekerjasama dengan bukan Islam itu bukan sampai sehingga menyebabkan kita tak boleh beramal dengan ajaran Islam. Kita dilarang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain lagi. Sehingga jati diri kita sudah hilang sebagai seorang Muslim. Justru itu kerjasama ini dibenarkan selagi mana syarat-syarat tadi ditepati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesetengah daripada pengkaji di akhir-akhir ini mereka meletakkan syarat bahawa untuk bekerjasama dengan bukan Islam ni mestilah kita dalam keadaan menguasai mereka. Dengan maksud kalau bekerjasama tu kita mesti jadi leader, jadi ketua. Dalam hal ini kita lihat ia agak bercanggah dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya dalam peristiwa-peristiwa Nabi dalam bermuamalah dengan bukan Islam sebelum hijrah baginda, sebelum tertegaknya daulah Islamiyah Madinah. Kita lihat di dalam peristiwa dakwah Rasulullah ke Taif, bagaimana apabila Nabi hendak masuk semula ke kota Mekah, Zaid bin Harithah menimbulkan rasa kebimbangan. Apakah mungkin mereka berdua bersama dengan Rasulullah dapat masuk semula ke kota Mekah? Tapi Nabi kata bertenang, Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Tiba-tiba ada seorang bukan Islam musyrik yang kuat menentang Rasulullah, memberikan jaminan keselamatan kepada baginda untuk Nabi masuk semula ke kota Mekah mengikut sistem Al-Jar, iaitu sistem pelindungan yang diguna pakai oleh golongan musyriki Mekah. Kalau seseorang itu diberikan pelindungan, maka tak ada sesiapa pun yang boleh mengganggunya.
Jadi Rasulullah telah masuk ke kota Mekah dengan kerjasama daripada musyrik yang kuat menentang Islam ini. Nabi bekerjasama dengan bukan Islam tersebut. Bermakna walaupun Nabi bukan waktu itu dalam menguasai bukan Islam, tak ada kuasa, sebab sebelum peristiwa ini berlaku ketika sebelum hijrah. Nabi tak ada kuasa. Maka ulama menyebut bahawa syarat utama untuk bekerjasama dengan bukan Islam ni ialah amanah tadi. Tidak khianat, bukan Islam tidak khianat, dan mereka tidak menyebabkan kita hilang jati diri. Tidak meninggalkan ajaran agama Allah dengan sebab kerjasama tersebut. Bukan kerana sebab takut kepada mereka kita tak nak laksanakan hukum hakam Allah Azza wa Jal, beramal dengan hukum hakamnya yang maha agung itu. Jadi tuan-tuan, di sini kita boleh melihat syarat untuk bahawa kalau orang Islam nak bekerjasama dengan bukan Islam ini ialah mesti dah orang Islam menjadi ketua ataupun menguasai mereka. Syarat itu kurang tepat. Bahkan kalau kita lihat dalam hijrah Rasulullah, hijrah para sahabat, hijrah yang pertama dalam Islam, hijrah ke Habsyah, orang Islam mendapat perlindungan daripada Raja An-Najasyi. Jadi itu juga salah satu bentuk kerjasama. Dalam keadaan Islam belum berkuasa pada waktu itu, mendapat perlindungan daripada Raja An-Najasyi untuk terus tinggal di negara Habsyah tadi. Jadi syarat yang sesetengah pengkaji hari ini letakkan mesti menguasai bukan Islam, kita ni lebih kuat daripada orang bukan Islam, syarat itu kurang tepat. Yang disebut oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i dan juga para ulama yang lain ialah amanah dan tidak hilang jati diri seseorang Muslim apabila dia bekerjasama dengan bukan Islam, hatta walaupun untuk meminta pertolongan daripada mereka, sebagaimana yang kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Hunain ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bergerak menuju ke Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sehingga sampai ke Wadi Hunain. Tiba-tiba Hawazin dan sekutu-sekutunya menyerang mereka dalam kesuraman subuh. Orang Islam telah menyerang balas, menyebabkan musuh susut dan tewas. Kemudian orang Islam sibuk mengumpul harta perang. Oleh itu orang musyrik kembali menyerang orang Islam dengan anak-anak panah, sehingga ikatan barisan tentera Islam bercerai-berai. Penduduk Makkah dan orang Islam yang baru memeluk Islam lari, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kekal bertahan di atas baral baginda. Jadi tuan-tuan, Malik bin Auf ini apabila dapat tahu bahawa Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah untuk menyerang mereka, maka mereka pun bersegera ke Wadi Hunain yang menjadi sempena nama peperangan yang kita bicarakan pada malam ini. Lembah Hunain. Di lembah ini tentera musuh telah bersiap siaga lebih awal. Mereka berada di atas bukit bukau bersembunyi di kawasan lembah Hunain ini tanpa diketahui oleh orang Islam yang sedang melalui kawasan tersebut. Ketika waktu itulah apabila tentera Islam yang sedang melalui Wadi Hunain, lembah Hunain, tentera musuh menyerang secara mengejut, menyebabkan tentera Islam dalam keadaan kucak-kacir sebab tidak bersedia untuk berdepan dengan serangan daripada pihak musuh ini. Justru itu tuan-tuan, ada di kalangan tentera-tentera Islam ini yang telah lari daripada medan perang. Mereka lari daripada untuk berdepan dengan musuh Islam di dalam peperangan tersebut. Jadi tuan-tuan, di sinilah kita melihat bagaimana tentera Islam dalam keadaan
waktu tersebut berdepan dengan hampir kepada kekalahan. Sebab diserang secara mengejut demikian. Perkara ini sebenarnya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ard bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin ila akhiril ayah. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah pada hari Hunain, iaitu di saat kamu menjadi sombong kerana banyaknya bilangan kamu. Maka bilangan yang banyak itu tidak memberikan sebarang faedah kepada kamu. Terasa sempitlah bagi kamu bumi yang luas ini, kemudian kamu lari ke belakang porak-poranda. Kemudian Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Jadi, waktu serangan yang dilakukan oleh musuh secara mengejut itu menyebabkan tentera Islam dalam keadaan porak-poranda, kucak-kacir. Dengan bilangan mereka yang ramai itu tidak boleh memberikan kemenangan kepada Islam pada saat waktu itu. Allah menyatakan dan menyebut bahawa tentera Islam yang jumlahnya pada waktu peperangan ini sangat ramai. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, 12,000 orang lebih kurang. Tentera yang ramai ini ada di kalangan para sahabat mula rasa ujub, rasa besar diri. Sebab merasakan bahawa peperangan kali ini tentera Islam pasti tidak akan kalah lagi. Bilangan mereka ramai. Kalau dalam peperangan sebelum ini, dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Ahzab, mana-mana peperangan yang lain, tentera Islam sedikit tak ramai. Kelengkapan pun tak banyak. Tetapi boleh mencapai kemenangan. Justru itu mereka merasakan kalau dalam keadaan yang sedikit itu boleh capai kemenangan, ini tentera yang ramai, maka pasti boleh menang. Tak akan kalah punya. Perasaan besar diri, sombong ini mula menguasai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menunjukkan dan memberikan pengajaran kepada kita bahawa bilangan kamu yang ramai itu tidak boleh memberikan apa-apa manfaat kepada kamu. Falam tughni ankum syai'a. Ia tak boleh memberikan apa-apa manfaat, kelebihan kepada kamu, hatta walaupun untuk mencapai kemenangan. Di sinilah tuan-tuan yang selalu saya sebut beberapa kali dalam kuliah-kuliah saya sebelum ini. Bahawa Islam tidak menolak dua elemen yang penting apabila kita menjalani kehidupan kita sehari-harian. Elemen yang pertama yang kita sebut sebab dan musabab. Yang kedua musabbibul asbab. Yang ini yang saya selalu ulang-ulangkan. Tak boleh kita ini mengabaikan salah satu daripadanya. Tak boleh kita ni nak sembuh daripada sakit, kita tak nak makan obat. Tak nak makan obat sebab kita kata kalau Allah Ta'ala nak bagi sembuh, tak makan obat pun sembuh juga. Kita tak nak pergi hospital. Sebab kita kata kalau tak pergi hospital, Allah nak sembuh-sembuh juga. Kalau kita tanya orang-orang tua kan, kadang-kadang setengah-setengah tu tak nak pergi hospital. Siap pesan lagi, kalau aku sakit, jangan sekali-kali bawa aku ke hospital. Ni pesanan, saya jumpa ramai dah 2-3 orang dah orang-orang tua. Dia pesan dah. Kalau ada yang bawa saya ke hospital, dia kata kalau siapa bawa aku ke hospital, siaplah aku terajang dia. Siap bagi amaran lagi. Bagi amarah ni. Dia kata kalau nak sihat, sihat juga tak payah pergi bawa ke hospital. Padahal takut ke jarum. Tak, bukan kerana tawakal sangat ke Allahnya, tapi takut ke jarum. Jadi bagi alasan kalau Allah nak bagi sihat, sihat juga, sembuh-sembuh juga. Tuan-tuan, Islam bukan hanya menyuruh kita bergantung kepada Allah. Dalam masa yang sama kita kena mengambil kira sebab dan musabab. Nak sihat, nak sembuh daripada sakit,
kena makan obat, kena pergi hospital kalau sakit. Di samping itu, tawakal bergantung kepada Allah. Anak kita nak berjaya, kena belajar bersungguh-sungguh. Kena bagi dia pelajaran yang baik. Bagi dia guru yang baik untuk dia berjaya dengan cemerlang. Jadi, selepas berusaha sedaya yang mampu, tawakal kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kita tak boleh menolak sebab dan musabab hanya bergantung kepada musabbibul asbab Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita tak boleh bergantung kepada musabbibul asbab dengan kita hanya bergantung kepada sebab dan musabab, kita menolak musabbibul asbab pula. Kita bergantung kita hanya macam tadi masalah nak sembuh tadi, kalau dia sakit dia makan ubat saja, dia tak minta dengan Allah, menolak Allah, musabbibul asbab. Dia tak minta daripada Allah. Dia hendak berjaya dalam peperiksaan dia, hendak berjaya dalam kehidupan dia, dia tak minta dengan Allah. Dia usaha selepas itu, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua-dua itu tak boleh. Mestilah seimbang. Di samping kita berusaha sebab dan musabab, kita tak boleh lupa kepada musabbibul asbab. Yang berlaku dalam peperangan Hunain ini ialah para sahabat bergantung kepada sebab dan musabab, melupai musabbibul asbab. Sebab apa? Sebab timbul ujub. Dari sudut sebab dan musabab ini, secara zahirnya nak menang ialah dengan tentera yang ramai, kelengkapan yang baik. Inilah penyebab kepada kemenangan. Tapi tuan-tuan, para sahabat rasakan bahawa memadai dengan sebab dan musabab tentera yang ramai itu, lupa kepada Allah dengan rasa angkuh, dengan rasa sombong, dengan rasa ujub besar diri. Dah lupa kepada Allah, maka Allah bagi pengajaran bahawa dengan sebab musabab sahaja, ia belum tentu mencapai apa yang kamu ingini. Allah yang memberikan kemenangan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni jangan tertipu dengan dunia yang kita miliki. Jangan kita ni jadi sombong dengan harta yang kita miliki, dengan perkara-perkara yang kita miliki hari ini. Jangan jadi sombong, jangan jadi angkuh, jangan jadi ujub. Merasakan diri kita ini sudah mencukupi, memiliki segala-galanya, akhirnya kita tak ingat kepada Allah. Baru-baru ni di taman saya, tuan-tuan, berlaku kecurian. Berlaku kecurian. Di siang hari pun dia masuk rumah. Siang hari. Kalau hak jenis macam ni orang kata tak payah kerak tangan lagi, tak tahulah nak kata. Dulu tuan-tuan, di zaman dulu kita dengar orang mencuri ni di malam hari je, ni di siang-siang hari. Dia mencuri waktu orang pergi kerja, dan yang paling utamanya waktu hujan turun. Dia pandai pula tu, dia target bila hujan turun. Hujan turun dia pergi buat kerja ni. Sebab apa? Bila hujan turun bising. Kalau yang suri rumah ataupun yang duduk di rumah bercuti ke, biasanya tak keluar rumah, duduk dalam rumah je bila hujan. Jadi waktu itulah dia cari rumah-rumah kosong, dia mencuri. Ini canggih pemikiran di zaman moden pencuri hari ini. Dia nak melakukan kerja-kerja jahat ni. Bila macam tu, saya ni salah seorang jawatan kuasa taman. Duk fikir macam manalah nak selesai masalah ni. Kita pun ambil keputusan untuk buat pos kawalan berpalang. Bila nak buat pos kawalan berpalang ni, tak nak benar orang-orang luar dengan mudah masuk, kena minta izin dulu dengan pengawal dan sebagainya. Mengikut majlis perbandaran tempatan, kena ambil tanda tangan dulu, sekurang-kurangnya 85%. Kami pun AJK pun terpaksalah turun, pergi rumah ke rumah. Pukul tengah hari pun tengah hari lah, waktu tengah panas lah, pergi cari ni. Bukan kerana kepentingan AJK, tapi kepentingan taman juga, penduduk juga. Hak bagus tu baguslah, keluar lagi siap bagi pandangan, siap bagi motivasi. Bagus tu bagus.
Tapi ada juga bila kita tekan loceng rumah dia, buka lansir sikit. Kami tak nak bagi sedekah, kami dah sedekah dah kat surau masjid. Hak tu jawapan dia mula-mula. Dia ingat ke kita nak mari minta sedekah. Nampak sangat tak pernah keluar rumah. Hanya duduk diri sendiri je, tak kenal orang. Padahal kita tu duduk di taman dia sekali dengan dia. Jadi AJK lagi. Buka tirai sikit, kami tak nak. Tak payah dah mari minta sedekah sini. Kami dah banyak dah sedekah. Kami pun beritahulah bukan nak minta sedekah tuan. Nak mari minta tanda tangan. Tanda tangan apa kok? Pintu tak buka ni. Daripada dalam rumah je. Tanda tangan nak buat pos kawalan berpalang. Barulah dia keluar. Keluar dengan gayanya. Jalan tu macam hero Hindustan. Berjalan keluar ni dengan gayanya. Tanda tangan apa ni? Tanya. Tanya saya. Tanya kami ni lah. Kami nak buat ni sekian. Nantilah, saya tak ada masa lah nak fikir ni. Saya bagi jawapan semula lah. Padahal nak ambil tanda tangan sikit je. Nanti saya kaji dulu dari sudut undang-undang. Undang-undang apa lagi? Nak ikut undang-undang lah ni. Ambil tanda tangan, undang-undang kata kena ambil tanda tangan 85%. Nak kaji ikut undang-undang pula dah. Hak ni. Tengok rupa-rupanya, tengok di pintu rumah tu. Bila tengok, rupanya orang ada pangkat. Orang ada jawatan. Saya tak nak sebutlah jawatan apa. Takut ada yang marah pula kan. Dia ni orang besar. Patutlah berjalan pun macam hero. Cakap pun macam orang. Tak nak layan orang je. Sekadar cakap dalam rumah je. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Rasa besar diri. Besar diri apa kok kita ni? Datang daripada tanah akan kembali kepada tanah. Macam Ustaz Azhar Idrus ceritakan. Kisah biasa kalau kita ni bawa kereta sampai kat traffic light merah. Kereta kita bila merah berhenti. Bila dah hijau kita boleh berjalan lah, kita boleh teruskanlah perjalanan kita. Tiba-tiba walaupun hijau mari menteri nak lalu. Bila menteri nak lalu tuan-tuan, tak bolehlah kita berjalan hijau ke, merah ke, biru ke, berhenti juga. Kena berhenti juga sebab menteri nak lalu dengan eskort polis dan sebagainya, berhenti jugalah kita. Tuan-tuan, antara menteri yang nak lalu, tiba-tiba kalau raja pula nak lalu, siapa pula kena berhenti? Maka menteri lah kena berhentinya, raja besar lagi. Kan, dari sudut pangkatnya. Kalau raja dengan Obama, hak mana lagi agaknya? Baru ni Obama mari, habis jalan. Raja pun mungkin kena berhenti juga. Obama dulu. Kalau Obama lalu, tiba-tiba lembu duduk depan nak lalu. Siapa kena berhenti? Obama ke ataupun lembu kena berhenti? Lembu kena berhenti ke Obama kena berhenti? Lembu tengok Obama, layang kamu aku nak lalu. Aku tak cari korang Mu Obama ke, mu raja ke, mu menteri ke, mu orang biasa ke, mu ada pangkat tinggi ke, aku tak layan. Rasa besar diri ni tuan-tuan, lembu lebih besar daripada kita lagi dalam bab ni. Kena ingat molek. Lembu lebih besar daripada kita lagi. Nak rasa besar diri apa? Siapa diri kita? Kerana itu dalam hal ini kita kena faham. Ujub ini perasaan yang seharusnya kita hindarkan daripada diri kita, sehingga akhirnya boleh menyebabkan kita menjadi orang yang hina, lebih hina daripada binatang haiwan yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ketika waktu para sahabat yang dalam keadaan waktu tersebut dalam keadaan tidak terkawal, ada yang lari dan sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kepada para sahabat baginda, ana nabiyyun la kadhib, ana bani Abdul Muttalib. Aku adalah nabi, tidak dusta. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Jadi Nabi sebut bahawa
Nabi baginda adalah utusan Allah Azza wa Jal. Allah menjanjikan kemenangan, maka pasti akan mencapai kemenangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, disuruh oleh Rasulullah Sayyidina Abbas ini supaya memanggil ashabus samarah. Ashabus samarah ialah para sahabat yang berbai'ah di bawah pohon Ar-Ridwan, iaitu ketika perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni tuan-tuan berlaku apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita terangkan dalam pertemuan yang lalu telah bermimpi melakukan ibadat umrah di Mekah. Tiba-tiba dihalang. Nabi hantar Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Mekah. Tiba-tiba Sayyidina Uthman telah ditangkap. Tersebar berita bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Nabi yang mendengar berita ini terus memanggil sahabat-sahabat baginda untuk melakukan bai'ah yang dikenali sebagai Bai'atul Ridwan di bawah sepohon pokok bagi menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan tadi. Jadi pokok inilah yang mana para sahabat telah melakukan bai'ah dengan baginda untuk menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman tadi. Jadi sahabat-sahabat yang berbai'ah di bawah pohon itulah yang Nabi suruh supaya Sayyidina Abbas memanggil sahabat-sahabat ini. Sayyidina Abbas menyebut, Ya ashab as-samurah, wahai para sahabat yang telah melakukan bai'ah. Nabi panggil Sayyidina Abbas panggil sahabat-sahabat Nabi tadi. Maka para sahabat menyebut, labbaik, ya labbaik, ya kami datang, kami datang. Sayyidina Abbas menyebut, fawallahi lakaanna itfatihim hina sami'u sawti itfatul baqari ala awladiha. Wallahi seolah-olah mereka itu berpatah balik ketika mendengar suara aku seumpama lembu yang berpatah balik mendapatkan anak mereka masing-masing. Maknanya mereka ni, para sahabat, bila mendengar suara daripada Sayyidina Abbas atas arahan Rasulullah, mereka bersegera untuk mendapatkan baginda meneruskan peperangan untuk mencapai kemenangan di dalam peperangan tersebut. Jadi tuan-tuan, tersebar berita angin di kalangan orang Islam bahawa Nabi SAW telah terbunuh. Kebanyakan mereka mencampakkan senjata lantaran berputus asa. Namun ada sekumpulan muhajirin dan ansar tetap berjuang di sekeliling baginda. Al-Abbas, beliau seorang bersuara lantang menyeru orang Islam, Rasulullah masih hidup. Lalu orang Islam yang lari berpatah balik kepada baginda. Lalu orang Islam lari berpatah balik kepada baginda. Bilangan mereka semakin ramai sehinggalah mereka mencapai kemenangan untuk kali yang kedua. Tentera Islam mengejar tentera musyrik, membunuh dan menawan mereka. Jadi tuan-tuan, bila Sayyidina Abbas memanggil sahabat-sahabat tadi, maka mereka pun terus berkumpul dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mengambil segenggam pasir ataupun tanah, lalu Nabi melemparkan ke arah musuh sambil bersabda, inhazimu wa rabbu Muhammad, kalahlah kamu semua demi Tuhan Muhammad. Peperangan itu akhirnya menyebabkan kekalahan di pihak musuh apabila Allah mencampakkan perasaan takut di dalam hati-hati musuh yang datang untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, begitulah akhirnya kemenangan di pihak Islam. Mencapai kemenangan sehingga akhirnya tentera Islam telah berjaya mengumpulkan harta rampasan yang banyak. Sebab kita dah sebut dari awal tadi, bagaimana musuh bukan setakat datang diri mereka sahaja, bahkan bawa anak bini mereka.
Bukan setakat itu sahaja, bawa harta-harta mereka, bawa binatang ternakan mereka, semua sekali. Sebagai suatu dorongan dan motivasi untuk mereka berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pasti apabila Islam mencapai kemenangan dalam peperangan ini, harta rampasan sangat banyak. Harta rampasan musuh amat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu membahagi-bahagikannya kepada golongan muallaf yang baru memeluk Islam, tanpa memberi apa-apa kepada Ansar, berdasarkan kepada keimanan dan kejujuran keislaman Ansar yang tidak perlu lagi kepada balasan habuan keduniaan terhadap pengorbanan mereka. Jadi dengan harta yang banyak ni tuan-tuan, Nabi beri banyak kepada golongan muhajirin ataupun secara khususnya kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Yang Nabi nak jinakkan hati mereka kerana mereka baru sahaja memeluk Islam, masih baru dengan zaman jahiliah mereka. Jadi Nabi jinakkan dengan memberikan harta perang yang banyak kepada golongan ini. Sebab itu saya dah sebut dah dulu, bagaimana dibenarkan dalam Islam kita nak menjinakkan hati manusia dengan memberikan duit. Kita berikan harta kepada dia, tak salah untuk kita berikan perkara tersebut, walaupun mungkin orang menganggap macam seolah-olah rasuah, tapi tidak, ia bukan maksud rasuah. Kerana dalam hal ini, yang pertama dalam bab ini ialah Islam yang didahulukan. Diberikan harta, diberikan duit itu, khususnya dalam peperangan ini, harta rampasan adalah kerana Islam, bukan kerana peribadi. Yang kita kata rasuah yang dilarang itu ialah apabila diberikan kepada seseorang duit untuk kepentingan peribadi. Walaupun nampak sama, beri duit untuk atas satu kepentingan, tapi dalam hal ini Rasulullah berikan duit, harta untuk kepentingan Islam. Mungkin walaupun nampak macam rasuah, tetapi ia bukan yang dilarang di dalam Islam. Sebagaimana golongan yang layak di dalam menerima harta zakat juga ialah wal muallafatu qulubuhum, orang yang kita nak jinakkan hati mereka. Jadi yang pertama ialah Islam. Harta itu digunakan untuk agama Allah. Yang salahnya ialah apabila harta itu digunakan untuk kepentingan peribadi, kepentingan diri kita, yang bersalahan dengan, yang berlawanan dengan ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak salah kalau kita ni umpamanya kita bagi duit kepada orang yang malas ataupun payah nak datang ke surau. Bila dia sakit, kita hulurkan duit. Paling kurang moga-moga dia ingat yang banyak bantu dia ialah orang masjid, orang surau. Jadi dia ingatlah dia untuk datang ke surau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang datang ke surau ni, tak tahulah, kadang-kadang kita mungkin perlu juga ambil cara yang agak drastik, bukan drastik lah, maknanya mungkin yang orang anggap tak patut, kadang-kadang kena buat juga. Saya tak pernah buat lah, tapi baru ni dalam kuliah, dalam ceramah Isra' Mi'raj di taman saya dipanggil seorang ustaz. Dia cerita, dia kata di satu taman, kalau tak silap saya dekat Alik Gombok sana, di mana berlaku kematian seorang lelaki. Apabila matinya lelaki ini, penduduk di taman itu, anak-anak ni mari jumpa Tok Imam untuk minta uruskan jenazah ayah dia. Ini cerita benar ni. Dia ada waktu itu. Maka apabila demikian, apabila datangnya anak-anak, mula-mula datang anak pertama minta supaya si imam ni, Tok Imam ni uruskan jenazah, tiba-tiba Tok Imam tolak. Dia kata, saya tak nak uruskan jenazah ayah kamu. Orang pun dengar terkejut juga. Kerana Tok Imam ni tak nak laksana tanggungjawab. Dialah patutnya hak mula-mula sekali yang ambil tahu tolong orang kematian ni. Si anak yang pertama ni balik.
beritahu ke adik-beradik lain, anak yang lain pun datang pula yang lain. Pujuk Tok Imam. Tok Imam kata, aku tak nak. Saya tak nak uruskan jenazah ayah kamu. Maka si anak kedua pun balik seorang-seorang mari, sehingga yang terakhir mari, dia tetap juga tak nak. Dia kata, aku tetap tak nak menguruskan jenazah ayah kamu. Kamu pergilah ke sebelah taman lain, di sana ada ustaz, kamu boleh pergi situ, suruh dia. Ustaz ni tuan-tuan, pada malam hari dia ada kuliah di surau dia tersebut. Yang jadi imam ni, tiba-tiba dia tak boleh beri kuliah. Dia hanya menangis sahaja. Daripada awal tak boleh nak bagi kuliah. Menangis. Menangis, orang pun pelik, orang tua menangis. Gimana sangat kan tuan-tuan? Menangis, orang tua menangis. Menangis, orang pun pelik juga, dan orang tahu Tok Imam ni tak nak menguruskan jenazah salah seorang penduduk. Akhirnya bila dah reda sikit, dia pun kata, saya menangis ni rasa sebab saya bersalah sangat. Sebab hari ini saya tolak untuk menguruskan jenazah seorang penduduk di taman kita ini. Saya tahu yang hadir pada malam ni ada anak-anak kepada si mati, saya tahu. Tapi saya nak beritahu kenapa saya tolak. Sebabnya jenazah ni, si mati ni, sejak zaman ketika dia hidup dan tinggal di taman kita ni, tak pernah kenal surau kita ni. Kalau program pun tak pernah datang. Majlis-majlis kita buat pun buat dek je. Tahu buat dek? Buat tak tahu. Buat dono. Tahu dono? Dono ni don't know dalam bahasa Inggerisnya. Buat tak tahu. Orang Terengganu ni dia cakap orang putih walaupun tak faham makna. Dono, buat dono je. Buat tak tahu. Buat majlis tak datang dan sebagainya. Jadi kali ini saya kata, saya berasa hati sangat dengan dia ni. Jadi bila dia mati, saya tak nak urus jenazah dia. Dan saya rasa memang saya bersalah dalam hal ini. Tapi itu tak boleh tolak, memang saya buat macam tu. Jadi dia kata, dia bagi nasihatlah kepada penduduk. Kita ni hidup dalam satu komuniti, hidup dalam satu masyarakat. Kita jangan ingat bahawa bila kita tak beri kerjasama kepada taman, tak beri kerjasama kepada surau, kita jangan sangka bila kita mati nanti, orang tak akan buat perkara yang sama kepada kita. Tuan-tuan, surau yang waktu itu, Tok Imam cakap waktu itu hanya surau yang kecil sahaja. Tapi hari ini, ustaz yang bagi kuliah saya kat taman saya ni cerita, tuan-tuan kalau pergi ke surau tersebut, di sebelah Gombok, saya lupa dekat taman mana nama taman tersebut, di surau itu sekarang ini dah 3 tingkat naik. 3 tingkat naik. Sebab tak muat orang datang ke surau. Mari ke surau sebab apa? Sebab penangan daripada Tok Imam tadi. Pakat nak mari ke surau masjid belaka. Jadi saya duk fikir hok jenis malah ke surau ni kadang-kadang kena buat macam ni juga agaknya. Wallahu a'lam dah. Tuan-tuan fikirlah sesuai ke tidak. Tapi itu kesan. Kalau rasa tuan-tuan kata tak patut, tak payah buat. Tapi nak katanya ada hak yang sampai tahap itu. Sampai buat tahap itu, akhirnya datang ke surau ramai-ramai. Merasakan memberikan sumbangan kepada surau dan bersama-sama dalam satu komuniti, dalam semua program-program. Dan akhirnya solat berjemaah beramai-ramai di surau tadi. Jadi yang saya nak nyatakan di sini ialah bagaimana Rasulullah memberikan harta yang banyak kepada golongan yang baru masuk Islam ini. Yang baru masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Tiba-tiba golongan Ansar, mereka berasa hati. Golongan Ansar kata, nampak gayanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dah ingat ke kita dah. Waktu dia nak ke kita, dia cari kita. Tapi bila menang, habis harta-harta we ke puak-puak dia je. We kena ke puak-puak Nabi je. Tak beri, tak ingat ke kita langsung. Ini yang disebut oleh golongan Ansar. Sebab Nabi banyak beri harta kepada penduduk Mekah.
Sedangkan Nabi ada tujuan dia, Nabi buat demikian. Apa yang disebut-sebut di belakang Nabi ini tiba-tiba sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memanggil para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari kalangan Ansar ini. Nabi panggil mereka. Nabi berfirman, Nabi berkata kepada mereka, Nabi sebut, kamu ni, Nabi kata bahawa semoga Allah mengampunkan kamu semua. Lalu Nabi sebut tentang kata-kata, wahai orang-orang Ansar, apa yang telah kamu katakan itu telah sampai ke pengetahuanku. Tetapi bukankah di waktu aku datang kepada kamu dahulu kamu dalam keadaan kesesatan? Maka melalui aku kamu diberikan petunjuk oleh Allah. Kamu dulu berpecah-pecah, maka melalui aku dilembutkan hati kamu dan disatukan kamu. Kamu dahulu miskin, melalui aku juga kamu dikayakan. Dulu kamu sesat, aku datang membawa hidayah. Dulu kamu berpecah, aku datang menyatukan kamu. Dulu kamu miskin, aku datang dengan nikmat Allah, kamu jadi kaya. Nabi sebut dulu tentang kelebihan yang baginda bawa kepada golongan Ansar. Lalu para sahabat golongan Ansar ni berkata, ya benar, betul. Apa yang kamu katakan ya Allah dan Rasulnya lebih baik. Lalu Nabi bersabda, kamu boleh berkata apa sahaja kepadaku. Dan apa yang aku katakan itu adalah benar. Kamu boleh kata nak kata apa pun kepada aku. Kamu boleh kata bahawa kamu boleh kata kepada aku, engkau wahai Muhammad datang kepada aku, kepada kami dulu, engkau dikatakan bohong. Kaum kamu membohongi kamu. Kami yang mempercayai engkau. Kamu wahai golongan Ansar boleh berkata begitu kepada aku. Nabi sebut kepada golongan Ansar. Kamu boleh kata bahawa dulu engkau dibohongi oleh kaum kamu. Kamu datang kepada kami, maka kami mempercayai kamu. Engkau dikecewakan. Kamu boleh kata kepada aku bahawa engkau dikecewakan oleh kaum kamu. Kamilah yang menolong kamu. Engkau diusir. Kamilah yang memberikan perlindungan. Engkau dizalimi. Kamilah yang memberikan pertolongan. Jadi Nabi kata di awal tadi, Nabi sebut kelebihan-kelebihan. Dengan Nabi datang, maka mereka mendapat hidayah. Mereka tidak berpecah belah lagi. Jadi Nabi sebut pula, kamu juga boleh kata juga kelebihan yang ada pada kamu. Kamulah yang bantu aku, kamulah yang telah menolong aku ketika mana kaum aku mengusirkan aku. Jadi kamu pun wahai golongan Ansar boleh menyebut apa yang kamu telah berikan, yang telah kamu bantu ataupun yang telah kamu lakukan untuk Islam. Lalu golongan Ansar berkata, balil mannu alaina lillahi wa rasulih. Allah dan Rasul sahaja yang lebih baik untuk kami. Golongan sahabat pun tak nak jawab. Ini adab para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi pun menyebut dengan perkataan yang menusuk hati para sahabat. Awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum min ajli la'a'ah min ad-dunya ta'allafat biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaba an-nas bisyah wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillah ila rihalikum. Apakah sudah ada dalam diri kamu wahai orang-orang Ansar sifat cintakan kepada dunia hingga kamu merasa iri hati sebab aku berlembut dengan orang-orang itu untuk mereka menganut Islam, sedangkan kamu sudah kukuh dengan Islam kamu? Apakah kamu tidak rela wahai Ansar, orang-orang itu pergi membawa kambing-kambing dan unta-unta, tetapi kamu pulang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Orang-orang yang aku berikan tadi harta ghanimah, membawa balik unta, membawa balik kambing, membawa balik binatang ternakan. Kamu pula golongan Ansar membawa balik Rasul utusan Allah Azza wa Jal. Demi Allah, lama tanqalibu bihi khairum mimma yanqalibuna bih, walladhi nafsu Muhammad biyadih, laula al-hijrah lakuntum ra'am minal ansar. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وإنكم ستلقون أسرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. Demi Allah, pemergian kamu itu adalah lebih baik daripada pemergian mereka. Kamu pergi balik ke Madinah membawa Rasul utusan Allah, mereka balik dengan membawa harta ghanimah yang diberikan. Pemergian kamu lebih baik. Demi Allah, sekiranya tidak ada hijrah, aku adalah seorang dari kalangan Ansar. Andainya semua manusia berjalan di satu jalan dan orang-orang Ansar berasingan di satu jalan, sudah pasti aku akan mengikut jalan Ansar. Maka akan ditemui kemuliaan turun-temurun selepas peninggalanku. Bersabarlah, wahai Allah, ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anak Ansar, rahmatilah cucu cicit Ansar. Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mendengar kata-kata Nabi tadi, tuan-tuan, semua sahabat-sahabat Ansar ini menangis, mengalirkan air mata sehingga basah janggut-janggut mereka. Mereka menangis dengan kata-kata Nabi tadi, bahkan menyesal atas kata-kata di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkeluar daripada mulut mereka hanyalah radina billahi wa rasulih qisman wa nasiba. Kami redha dengan pembahagian Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah hati orang yang beriman. Hati yang apabila melakukan kesilapan, mereka tidak segan silu untuk menangis di atas kesalahan, menyesal di atas kesilapan yang mereka lakukan. Hati mereka lembut untuk bertaubat kepada Allah, walaupun mungkin mereka melakukan kesalahan yang dilakukan di atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Golongan Ansar ialah golongan yang mana mereka diberikan banyak kelebihan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah juga kepada Rasulullah. Rasulullah yang mendengar kata-kata yang tak enak di belakang baginda, Nabi tak terus melenting. Nabi tak terus marah. Kalau kita ada orang cakap belakang kita kan, cakap benda yang tak molek, tak berahi ke kita, tak suka ke kita, Tok Imam tu benda sangat, cakap tentang Tok Imam, sedap je mengaji tu, nak tunjuk ke orang je, dengar dia Tok Imam rasa melenting kita. Tok Imam tu kan, marah Tok Imam. Apalah ketua tu, dia tu bukan apa sangat, nak kejar jawatan pangkat je. Dengar dia Tok Ketua, hai, letak jawatan dia merajuk. Kan, setengahnya sampai tahap itu. Merajuk. Jadi tuan-tuan, marah ni memang kita kena kawal. Bukan tak boleh marah, tapi kena kawal. Ada tempat yang boleh kita marah. Rasulullah tak terus marah, tak terus melenting. Kita dengan anak-anak kita macam tu juga, jangan melenting cepat marah. Tengok anak kita pecahkan kaca, pecahkan cawan dan sebagainya, mengamuk kita. Padahal dia tu anak kita. Nak buat macam mana? Memang anak-anak kecil lagi, tak pandai. Tak pandai apa lagi, nak kadang-kadang buat salah, buat silap, memang akan berlaku. Jangan cepat marah. Kadang-kadang anak-anak ni banyak soal, jangan juga cepat marah. Anak saya umur 4 tahun, 3 tahun. Kalau tuan-tuan masih ingat yang selalu saya bawa dulu. Sekarang tak bawa dah, payah nak jaga. Kan? Sekarang ni duk tanya aja. Kalau saya cakap telefon, baba cakap dengan siapa? Beritahu kawan, baba. Lepas tu ada telefon, tanya lagi. Lepas tanya, kawan baba nak pergi mana?
Nak pergi kerja, nak pergi attack. Biasalah tu. Nak pergi jogok dan sebagainya. Jadi, soal banyak ni kadang-kadang si ayah tak boleh nak kawal diri je jadi marah. Satu cerita tuan-tuan. Yang akhir lah cerita. Penutup kuliah kita malam ni. Ada seorang ayah dia bawa kereta. Bawa sekali anak-anak dia. Bila bawa kereta, biasa kan kita kalau bertembung dengan kawan, kita akan bunyikan horn. Bunyi horn sebab tanda siapa lah. Nak berhenti, nak bersalam, bukan dia. Kita bunyi horn. Kan, kita bunyi horn. Sebagai tanda siapa. Bila si ayah ni bunyi horn, tanda siapa kepada kawan dia ni, bila bertembung kereta tadi, si anak tanya. Sebab apa ayah bunyi horn? Si ayah jawab, kawan ayah. Lembut je mula-mula. Bawa lagi kereta, tembung lagi dengan kawan dia. Si ayah ni, bunyi lagi kan horn. Anak tanya lagi. Kenapa ayah bunyi horn? Si ayah jawab, kawan ayah. Panjang dah sikit. Tadi pendek aja, lembut je. Ni panjang dah sikit. Dah mula bosan dah tu. Bawa lagi, tembung lagi dengan kawan dia. Baru nak keluar taman kan, kadang-kadang ramai jiran bunyilah hornnya. Maka tuan-tuan, si ayah ni, si anak ni tanya lagi. Tanya lagi. Sebab apa ayah bunyi horn? Kawan ayah, lain dah, tinggi dah. Kawan ayah dia ada sabdu dah belakang tu. Kawan ayah, si anak ni mula dah faham nak marah ni. Nak marah kaku ni. Tengah-tengah bawa kereta tu, tiba-tiba lembu duduk depan. Hari ni cerita lembu je ini. Cerita lembu depan. Lembu duduk depan. Bila lembu depan, si ayah ni nak lalu bunyi horn lah kan. Pong-pong. Si anak ni faham ni kalau tanya lagi marah ni. Dia pun tukar soalan. Kawan ayah juga ke? Kena dia anak dah padang muka beken sangat. Kawan ayah juga ke lembu tu? Wallahu alam, moga-moga kita ambil pengajaran insya-Allah daripada kisah-kisah yang telah kita dengar tadi. Moga-moga kita ia dapat diberikan manfaat dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.